Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tajuk pada malam ni adalah ceramah Maulidur Rasul, kupasang daripada kitab Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang maklum bagi kita adalah bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh dikatakan setiap masjid surau di tempat kita apabila masuk bulan Rabiul Awal akan menyambut Maulidur Rasul dengan bermacam-macam cara sambutan. Ada hak yang berlarok, ada hak yang berlarok, ada hak yang baca kitab, ada hak yang berqasidah, macam-macam cara. Baik, tapi alhamdulillah pada malam ni kita akan sambut Maulidur Rasul dengan kupasang daripada kitab Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul yang dikarang oleh Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul adalah karangan seorang ulama besar. Kecil je kitab dia. Dalam kitab ni dia menghimpunkan dalil-dalil daripada Quran dan hadis berkenaan dengan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia. Tapi bukan seorang manusia yang biasa, tapi seorang manusia yang luar biasa. Dia manusia, bukan dia malaikat. Tetapi manusia yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada dia banyak perkara yang luar biasa. Dalam kitab Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul, mungkin kita tidak sempat untuk menghabiskan kitab ni. Dan sebab baru ni yang membuat daurah kita ni pun start daripada pagi sampai ke tengah hari. Start daripada lebih kurang dalam pukul 9 lah lebih kurang. Sampai hampir pukul 12 baru habis. Jadi kalau kita nak habis ni start daripada pukul 7.30, 8.30, 9.30. Pukul 10 baru boleh kita berhenti. Tidur belaka kan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim wa a'in wa yassir wa tammim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidil khalqi ajma'in Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Maksudnya, dan Allah taala telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu. Allah taala turunkan kitab, yang dimaksud dengan kitab di sini adalah Al-Quranul Karim. Dan Allah taala turunkan hikmah, yang dimaksudkan dengan hikmah di sini menurut pandangan sebahagian daripada ulama adalah sunnah. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dan sunnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Jadi ilmu hak yang dapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah anugerah Allah, kurniaan Allah kepadamu sangat besar. Dalam Al-Quran ada ayat Allah Subhanahu wa taala kata wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kelebihan dan anugerah yang Allah taala bagi kepadamu memang cukup besar. Dan ini di antara ayat yang menjadi dalil bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai kelebihan yang cukup tinggi, yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jelas menyatakan kelebihan Rasulullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'dhin minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Maksudnya, rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah Ta'ala berkata-kata secara langsung dengan dia, dan sebahagiannya Allah Ta'ala meninggikannya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beberapa darjat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilangan rasul ramai. Allah Ta'ala sahaja yang lebih mengetahui. Namun di sana ada beberapa hadis yang dhaif yang menyebut secara jelas bilangan rasul sebanyak 313 orang. Ada hadis menyebut 314, ada hadis menyebut 315. Sebab itulah ada pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan bilangan rasul adalah sebanyak bilangan yang kita sebutkan saat ini. Namun menurut pandangan yang sahih, bilangan rasul Allah Ta'ala saja yang lebih mengetahui. Cuma oleh kerana ada 25 orang nabi dan rasul yang nama dia disebut di dalam Al-Quranul Karim, maka kata ulama wajib kita kena tahu nama-nama tersebut secara terperinci. Para nabi dan para rasul hak yang ramai yang Allah Ta'ala saja lebih mengetahui, sebenarnya martabat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berbeza. Martabat para nabi dan para rasul semestinya dan sememangnya adalah martabat yang cukup tinggi, yang mana lebih tinggi daripada para malaikat. Martabat rasul di sisi Allah dia lebih tinggi daripada martabat para malaikat. Namun para rasul sesama mereka ada perbezaan. Ada hak yang lebih tinggi dan ada hak yang lebih lagi tinggi. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Demikian itu rasul kami lebihkan sebahagian daripada mereka itu di atas sebahagian yang lain. Ada sebahagian daripada rasul Allah Taala lebihkan dia dengan berkata-kata. Contoh Nabi Musa alaihi salam, minhum man kallama Allah. Dan ada sebahagian daripada rasul Allah Subhanahu wa taala lebihkan dia melalui dia saat itu dinamakan sebagai ruh Allah Subhanahu wa taala, ruh yang datang daripada Allah. Contoh kita kata Nabi Isa alaihi salam. Baik. Jadi pendek kata, walaupun para nabi dan para rasul mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, tapi darjat mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeza. Seterusnya, antara ciri-ciri keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin bagi semua para nabi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Maksudnya, saya penghulu bagi semua anak Adam. Ini bukan untuk membangga-banggakan diri. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, aku adalah ketua kepada anak Adam. Di mana? Pada hari kiamat. Dalam hadis ni menyebut pada hari kiamat. Dan ada sebahagian daripada riwayat menyebut aku adalah penghulu anak Adam tanpa menyebut di dunia dan hari kiamat. Dah sebut. Kata aku adalah penghulu kepada anak Adam. Tapi dalam hadis ni menyebut aku adalah penghulu anak Adam pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketua kepada anak Adam pada hari kiamat. Bukanlah bermaksud di atas dunia Rasul bukan ketua, bukan. Rasul adalah ketua kepada anak Adam di dunia dan di hari kiamat. Cuma pada hari kiamat zahir ketuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana semua makhluk akan berjumpa dengan dia, minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat.
syafa'atul uzma, supaya Allah Subhanahu wa taala percepatkan penghitungan amalan ketika kita berada di padang mahsyar. Wala fakhra, dan aku tidak membangga-banggakan. Aku tidak membanggakan. Ketika aku penghulu kepada anak Adam, bukan aku membanggakan. Kenapa Rasul kabur? Dia kabur benda ni bukan kerana membangga-banggakan. Kerana kebiasaannya seorang yang mempunyai kelebihan, apabila dia kabur kepada orang, maka boleh dia membanggakan kelebihan tersebut. Orang yang ada kelebihan daripada sudut jawatan, dia bangga dengan jawatan yang dia ada. Orang yang ada kelebihan daripada sudut ilmu pengetahuan, maka dia berbangga dengan ilmu pengetahuan yang dia ada. Orang yang ada kelebihan daripada sudut pekerjaan, dia berbangga dengan pekerjaan yang ada, yang dia ada. Orang yang ada kelebihan daripada sudut kecantikan dan seumpamanya, maka dia berbangga dengan perkara-perkara tersebut. Jadi apabila ada kelebihan pada seseorang yang tidak ada pada orang lain, maka ia adalah menjadi tangga kepada seorang tu berbangga-bangga diri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata bahawasanya walaupun aku mempunyai kelebihan tersebut, tapi bukanlah aku nak membangga-banggakan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata adalah kerana nak bagi tahu kepada umat. Sekiranya Rasulullah kata, maka umat tidak tahu. Umat tidak tahu kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketua segala rasul pada hari kiamat, dan perkara ini bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membanggakan diri dia. As-sayyid, makna penghulu adalah mereka yang bersifat dengan sifat ketinggian dan akhlak yang mulia, iaitu suatu isyarat dan petanda bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal daripada semua nabi di dunia dan di akhirat. Di dunia, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersifat dengan akhlak yang sangat agung. Maka di akhirat baginda paling afdal kerana balasan pahala mengikut ketinggian akhlak dan sifat yang mulia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut oleh Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam dalam kitab ini adalah ketika mana Rasulullah adalah ketua kepada anak Adam pada hari kiamat, sedangkan perkataan sayyid digunakan kepada orang yang mempunyai sifat ketinggian dan akhlak yang mulia, maka ia memberi isyarat bahawasanya Rasulullah adalah paling afdal daripada semua nabi di dunia dan di akhirat. Walaupun dalam hadis ni menyebut di hari kiamat, tapi di dunia pun sama juga. Dalam hadis ni Rasul kata aku adalah ketua kepada semua anak Adam pada hari kiamat. Rasul kata aku adalah ketua kepada semua anak Adam pada hari kiamat. Dia tidak dikatakan ketua melainkan seorang tersebut mempunyai sifat yang cukup tinggi dan akhlak yang cukup mulia. Jadi dia mempunyai sifat yang cukup tinggi dan akhlak yang cukup mulia. Itu dinamakan ketua. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketua kepada anak Adam pada hari kiamat, bermakna Rasulullah mempunyai kedudukan yang cukup tinggi pada hari kiamat. Kita kena ingat, balasan yang dapat oleh seseorang ataupun yang diperolehi oleh seseorang di hari kiamat adalah kerana amalan yang dilakukan di atas dunia. Al-jaza' min jinsil amal. Perkataan ulama disebutkan ganjaran adalah daripada jenis amalan. Benda yang dibuat di atas dunia, hak tu hak yang dia dapat di negeri akhirat. Sebab itulah kita dapat kita kalau kita buka dalam Al-Quran ataupun buka dalam hadis, banyak sekali ayat, begitu juga hadis yang menyebut bahawasanya ganjaran adalah daripada jenis amalan yang dilakukan. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tansurullaha yansurkum. Jika kamu tolong Allah, Allah Taala tolong kamu. Bila seorang tu dapat pertolongan daripada Allah, ketika dia tolong Allah Subhanahu wa taala, itu dipanggil dia ganjaran yang didapat adalah daripada jenis amalan yang dia buat. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillaha yahfazka. Mu jaga Allah, Allah Taala jagamu. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempermudahkan kepada orang yang susah, yang susah, maka Allah Taala permudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang menutup kesalahan orang beriman, maka Allah Taala akan menutup kesalahannya di dunia dan di akhirat.
Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Allah Taala sentiasa di dalam membantu seorang hamba selama mana hamba itu membantu saudara dia. Itu dipanggil amalan daripada ataupun ganjaran adalah daripada jenis amalan kebaikan yang dibuat. Ketika Rasulullah mendapat ganjaran yang cukup tinggi di negeri akhirat, maka pastinya kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dunia juga cukup tinggi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak tahu lagu manakah ketinggian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hak tu kita tengok perlu kaji dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kalau kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, ketika sahabat menceritakan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Rabbi, kita akan dapati tidak ada orang yang dapat menandingi Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak dia. Buka dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, begitu tingginya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah Taala melebihkan Rasulullah di dunia dengan kepribadian sifat yang terpuji, maka Allah Taala melebihkannya di akhirat dengan martabat dan darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang yang melakukan kebaikan di dunia, mereka juga adalah orang yang mendapat kebaikan di negeri akhirat. Okey. Maksud sabdanya, saya penghulu bagi semua anak Adam. Ini bukan untuk membangga-banggakan diri. Adalah agar umatnya mengetahui kedudukan baginda di sisi Tuhannya Azza wa Jalla. Biasanya apabila seorang menyebut tentang ketinggian kedudukan dirinya adalah untuk berbangga-bangga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menutup pintu sangkaan tersebut dengan menyebut ini bukan untuk membangga-banggakan diri. Okey, hamba nak sebut satu benda yang ni berkait dengan hukum fiqh sikit. Hak yang kita faham daripada hadis tadi. Tengok Rasul kata kena ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamati wa yaumal qiyamati wala fakhra. Aku adalah ketua kepada anak Adam pada hari kiamat, maka aku tidak berbangga-bangga pun dengan darjat tersebut. Cuma aku nak khabar supaya umat tahu. Baik. Perkataan wala fakhra, Rasul sebut selepas daripada Rasul sebut dia adalah ketua kepada anak Adam, kerana apabila Rasul sebut ana sayyidu waladi Adam, maka ada pintu yang boleh berbangga dengan martabat tersebut. Maka untuk menutup pintu dia berbangga dengan martabat tersebut, dia pun khabar bahawasanya dia khabar ni bukan kerana berbangga, bukan kerana untuk bahkan Rasul hanya nak khabar kepada umat supaya umat tahu. Tengok kata Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam di dalam kitab Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul, biasanya apabila seorang menyebut tentang ketinggian kedudukan dirinya adalah untuk berbangga-bangga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menutup pintu sangkaan tersebut. Rasul telah menutup pintu sangkaan. Jadi takut orang kata Rasul berbangga, padahal Rasul tidak berbangga, maka Rasul menutup pintu sangkaan tersebut. Dan sebenarnya menutup pintu tahmah, menutup pintu bahasa Terengganu kata tahmah je. Tahmahan adalah perkara yang dituntut oleh agama. Ketika suatu malam Rasul duduk di masjid, tiba-tiba isteri dia mari, Safiyah mari jumpa dengan Rasul, cakap dengan Rasulullah. Tiba-tiba ada dua orang sahabat lalu. Apabila dua orang sahabat lalu, Rasul terus khabar ini adalah Safiyah. Rasul khabar ini adalah Safiyah. Sebab Rasul cakap dengan orang puang tengah malam, takut syaitan masuk dalam hati. Ada tahmahan. Rasul cakap dengan orang puang mana pula. Maka Rasul menutup pintu tahmahan dengan mengatakan ini adalah Safiyah. Okey, benda yang nak khabar. Di zaman kita ni bab hukum fiqh sikit kita nak cerita sikit. Di zaman kita banyak pertandingan-pertandingan yang dilakukan, yang mana kalau nak masuk pertandingan tersebut kena bayar juga. Masuk pertandingan tersebut kena bayar juga. Biasanya hadiah yang dapat adalah dilihat kepada tingginya bayaran yuran. Kalau bayar sia aja juga, mungkin hadiah nombor 1 50 ya ataupun 30 ya aja. Tapi kalau jurang 100 ya, mungkin hadiah nombor 1 10,000. Kalau jurang 200 ya, hadiah nombor 1 sampai ke 20,000, 30,000.
Jadi ketinggian hadiah hak yang dapat dalam pertandingan tersebut adalah dengan dilihat kepada tingginya bayaran hak yang peserta bayar ketika nak masuk. Baik. Pada zahirnya perbuatan tersebut adalah judi. Sebab judi ni adalah setiap pertandingan yang mana ada bayaran. Setiap pertandingan yang ada bayaran ataupun ada pertaruhan. Setiap pertandingan yang ada pertaruhan, ada bayaran lah. Ada pihak yang dapat untung dan ada pihak yang dapat rugi, itu adalah judi. Judi ni adalah setiap pertandingan yang ada bayaran dan ada pihak yang dapat untung dan ada pihak yang mengalami kerugian. Itu adalah judi. Maka ketika mana, tak kira siapa pun dia, kalau dia nak buat pertandingan tersebut, pertandingan naik ke pertandingan, apa juga pertandingan, kalau bayar juga mesti dikena kabur. Dikena kabur kalau sekiranya dia telah melakukan konsep lain yang dapat mengelak daripada judi. Sebab asal apabila bayar juga dapat hadiah adalah daripada duit bayaran tersebut, atau asal. Maka untuk mengelak daripada tohmah, maka dia kena kabur. Apa ni sebenarnya kita ambil jurang adalah untuk bayar tempat, untuk bagi gaji pekerja, untuk bayar kepada pihak penganjur. Manakala hadiah ni ada orang lain sponsor, kita kena kabur lagu tu. Dan kalau sekiranya ada orang pertikaikan, kita tidak boleh marah. Sebab memang kita letakkan diri kita pada tempat tohmah, tempat hak yang patut ditohmah. Okey, boleh faham kan? Atau kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan di tempat kita banyak naikkan pun kadang-kadang orang hak yang pakai pi hak tapal dia buat benda lagu tu. Tak apa, sebenarnya ada cara untuk mengelak daripada judi. Akan tetapi benda tu pada zahirnya judi, maka dia terdedah kepada tohmahan. Apabila dia terdedah kepada tohmahan, apa yang diajar oleh agama kita adalah kita kena menutup itu tohmahan. Dengan cara adalah kita kabur kepada orang. Ama ni, hadiah ni bukan daripada duit orang. Kalau daripada duit orang, hukum dia adalah jelas, adalah haram. Allah Rabbi. Biasanya orang buat hello lah, hello. Mana hello? Dia minta orang lain sponsor hadiah. Okey, itu tak ada masalah. Kalau mu ambil piti jurang bagi hadiah, maka jelas hukum dia adalah haram, judi, hak yang dilarang oleh agama. Walaupun hak yang pakai piah menganjurkan perkara tersebut. Sebab sekarang ni hukum kita bukan terletak kepada orang pakai piah hak yang menganjur, tapi hukum kita terletak kepada sejauh mana dia melakukan bertepatan dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menganjur program-program tersebut, ada orang pertikaikan, munasabah orang pertikaikan. Orang hak yang pertikaikan adalah orang hak yang mengambil berat tentang agama. Orang hak yang tidak mengambil berat tentang agama, dia tidak pertikaikan. Oh, kadang-kadang dia kata, oh ustaz awak mu pertikaikan juga. Tak, mu letakkan dirimu pada tempat tohmah. Cara dia adalah mu kena jelaskan. Dan ni yang diajar oleh agama Islam. Nabi SAW ketika dia meletakkan, dia sebut kelebihan diri dia, maka ada ruang untuk boleh ada tohmahan. Maka Rasul menutup ruang tersebut dengan Rasul sebut wala fakhra, aku tidak berbangga dengan martabat tersebut. Sama juga ketika Rasul bercakap dengan isteri dia pada tengah malam, ada tohmahan. Ketika dua orang sahabat lalu, Rasul cakap dengan siapa pula? Maka Rasul ajar kepada kita tutup pintu tohmahan. Ini adalah Safiyah, khabar kepada sahabat dia. Sahabat dia, padahal sahabat dia tahu dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin bercakap dengan perempuan, tapi Rasul nak ajar. Rasul ajar sahabat dia tidak mungkin sahabat dia melakukan tohmahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mereka melihat akhlak Rasulullah. Kata Aisyah, wallahi ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qattu. Demi Allah, tangan Rasul tidak pernah menyentuh mana-mana tangan perempuan. Ketika perempuan mari memeluk Islam, nak berbaiah dengan Rasulullah, kalau orang lelaki Rasul baiah dengan tapak tangan. Akan tetapi orang perempuan Rasul tak baiah dengan tapak tangan. Rasul baiah dengan benda, dengan perkataan sahaja. Padahal pegang tangan di zaman jahiliyah ketika itu biasa je, tak ada masalah pun. Akan tetapi oleh kerana ada garis panduan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melanggar garis panduan tersebut. Sehingga kata Aisyah, wallahi ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qat. Demi Allah, tangan Rasul tidak pernah menyentuh mana-mana tangan perempuan. Bahkan di sana ada hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ditusuk di kepala kamu
ditusuk di kepala kamu dengan bimikhyatin min hadid, dengan jarum daripada besi, jarum besar daripada besi, cocok pada dia tu, khairul lahu min an yamassam ra'atan la tahillu lah. Hak tu lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan hak yang tidak halal kepada dia. Baik, jadi kita kena tutup pintu tohmuhang. Jadi kalau kita buat benda-benda hak yang pada zahirnya adalah judi, contoh pertandingan ngai ke apa semua sekali, kira apa pun juga pertandingan, maka kita kena tutup pintu tohmuhang. Jadi kita kena kabur. Kita buat lagu ni sebenarnya ada perkara-perkara hak yang kita mengelak daripada kita buat perkara hak yang atau cakap kita helah lah. Helah untuk mengelak daripada judi. Tapi sebenarnya helah bukan semua comel. Kalau orang belajar fiqh, dia akan faham. Bukan semua helah comel, tapi ada helah yang Rasul suruh buat. Tapi bukan semua helah tu comel. Sebab ada disebut dalam sebahagian daripada kitab fiqh, kalau helah kita buat, memang helah tu dapat tunginya helah benda lagu tu, maka hukum dia adalah makruh, tapi tidaklah sampai kepada haram. Okey, kalau kita nak cakap bab helah ni, siapa ke berzina pun boleh. Kalau bab helah, bukan berzina, maksudnya melacurkan diri pun boleh. Kalau nak cari bab helah, tapi orang nak buka dah. Kalau kita nak cakap melacur diri pun boleh, tapi jangan letak atas nama melacur diri ya, atas nama lain. Kalau kita nak cari bab helah, jadi ada orang puak duduk di satu tempat. Ni kita buat contoh je, jangan buat benda ni. Amba nak contoh, maksudnya bukan semua helah tu comel. Okey, buat satu tempat, ada orang puak duduk situ. Siapa yang nak ke apa tu, bahkan nikah. Tapi buat perjanjian di belakang. Jangan buat perjanjian di sulbi akad. Kata mu nikah dengan orang puan ni dalam tempoh tertentu pun temu cerai. Daripada segi hukum ada pandangan ulama kata sah nikah. Ada pandangan ulama kata sah nikah. Lepas daripada bersama cerai. Cerai habis hedah, masuk pula kerja orang puan tu. Allahu Rabbi. Sebab helah ni bukan benda yang comel. Kemudian helah bukan benda hak yang comel, tapi ada benda hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izinkan helah. Ada benda hak yang disebut dalam hadis, ada. Jadi kalau kita nak cari helah ke Allah, benda hak yang terang-terang salah pun boleh jadi boleh. Kalau nak cari helah, nak cari pandangan ulama terlalu banyak. Sebab itulah kena ada takwa di dalam diri muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya memandang kepada benda, kepada harta hak yang dapat, dunia hak yang dapat, bahkan kita kena letak hukum depan. Jadi ketika kita buat suatu benda hak yang mungkin datang fitnah, orang tahmah, kita jangan kata benda. Sebab orang hak yang tahmah saat itu adalah orang hak yang mengambil berat tentang agama. Dan kita memang meletakkan diri kita pada tempat tahmahang. Maka untuk mengelak daripada tahmahang orang, macam kita khabar tadi, kita kena jelaskan kita guna konsep mana hak yang dapat mengelak diri kita daripada melakukan judi dan seumpamanya. Ini benda hak yang perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membawa panji-panji kepujian di tangannya pada hari kiamat kelak. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, wa bi yadi liwa'ul hamdi yaumal qiyamati wala fakhra. Maksudnya di tanganku panji-panji kepujian pada hari kiamat. Ini bukan untuk membangga-banggakan diri. Di tangan Rasul ada panji kepujian. Panji ni bendera. Di dalam suatu peperangan dulu, hak yang memegang bendera adalah orang yang penting. Orang hak yang komar-komar, orang nak pegang bendera. Ketua-ketua tentera, hak yang pegang bendera, orang hak yang cukup penting. Hak yang pegang bendera. Orang yang pegang bendera adalah pemimpin, ketua. Maka Rasulullah kata, di tangan aku pada hari kiamat adalah bendera kepujian. Maka ulama ketika mensyarahkan hadis ini berselisih kepada dua pandangan. Ada pandangan yang mengatakan sebenarnya adalah hakikat. Apa adalah hakikat? Memang di negeri akhirat Rasul pegang bendera kepujian. Lagu mana bentuk dia Allah Ta'ala lebih mengetahui. Ada sebahagian daripada ulama kata perkataan ini adalah majaz, kiasan sahaja. Maksud orang yang memegang bendera kepujian, bendera adalah orang yang mulia. Perkataan bendera kepujian berada di tangan Rasul adalah kiasan daripada Rasulullah menduduki tempat yang cukup mulia pada hari kiamat. Dan sesuai di sana ada hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ada satu tempat yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
yang mana tempat tersebut hanya akan dicapai oleh seorang hamba Allah Ta'ala sahaja. Dan aku mengharapkan aku yang mencapai tempat tersebut. Barang siapa yang berdoa dengan doa ini setelah daripada azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata, halal syafaat aku pada hari kiamat. Kerana dalam doa tersebut kita minta agar Allah Ta'ala kurniakan tempat yang tinggi itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud Rasul memegang liwa'ul hamdi, bendera kepujian, adalah Rasulullah menduduki pada tempat yang cukup tinggi yang tidak dicapai oleh siapa pun di kalangan hamba Allah melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahaja. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, Nabi Adam alaihissalam akan berdiri di bawah panji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, Adamu faman dunahu tahta liwa'i wala fakhra. Nabi Adam dan orang-orang selepasnya akan berada di bawah panji-panjiku pada hari kiamat. Ini bukan untuk membanggakan diri. Semua ciri-ciri menunjukkan kepada ketinggian martabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana makna kelebihan itu menunjukkan kepada keistimewaan dengan kepujian dan ketinggian martabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam diampunkan segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala telah mengkhabarkan kepada Rasulullah bahawa baginda telah diampunkan dosanya yang terdahulu dan yang terkemudian. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang maksum, terpelihara daripada dosa. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja yang dimaklumkan mengenai perkara ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada riwayat yang menjelaskan bahawa khabar ini diberikan kepada para nabi yang lain, yang zahirnya tidak dikhabarkan kepada mereka. Ini kerana setiap nabi lain apabila diminta syafaat pertolongan pada hari kiamat, mereka menolaknya dengan menyatakan mereka tidak layak untuk memberi syafaat disebabkan kesalahan-kesalahan mereka yang telah lepas, dan berkata mereka, nafsi diriku. Sekiranya setiap nabi mengetahui kesalahan mereka telah diampunkan, tentulah mereka tidak menangguhkan pertolongan di tempat tersebut. Sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diminta syafaat terus menyanggupinya sambil berkata, analaha, saya yang akan menyelesaikannya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali kita kena faham, sepakat ulama mengatakan para nabi dan para rasul maksum daripada melakukan dosa besar. Nabi dan Rasul maksum. Apa maksud maksum? Terjaga, terpelihara daripada melakukan dosa besar. Tidak pernah para Nabi dan para Rasul melakukan dosa besar. Allah Ta'ala jaga dia daripada melakukan dosa besar. Ini disepakati oleh ulama. Tinggal lagi, adakah para Nabi dan para Rasul maksum juga daripada melakukan dosa kecil? Di sini berlaku khilaf. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan para nabi dan para rasul juga maksum daripada melakukan dosa kecil. Dosa besar pun maksum, dosa kecil pun maksum. Namun ada segelintir ulama mengatakan para nabi tidak maksum daripada melakukan dosa kecil. Kesalahan-kesalahan yang kecil para nabi tidak maksum. Jadi kesimpulan, sebelum daripada kita bincang apa yang disebut oleh Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam, kesimpulannya, kalau dosa besar, waktu sepakat ulama mengatakan para nabi dan para rasul maksum. Manakala dosa kecil berlaku khilaf. Imam Ibn Jauzi dikata para nabi tidak maksum daripada dosa kecil. Namun Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari dikata mengikut pandangan hak yang lebih tepat adalah para nabi dan para rasul juga maksum daripada melakukan dosa kecil. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengampung kesilapan dia, hak yang sebelum dan hak yang kemudian. Dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami membuka kepadamu ya Muhammad akan sebagai pembukaan hak yang cukup jelas, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah Taala mengampung bagimu segala dosamu hak yang terdahulu dan yang terkemudian. Secara jelas dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang Allah Taala menceritakan khabar bahawasanya Allah Taala telah mengampungkan segala kesilapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, adakah anugerah ini dapat juga kepada para nabi yang lain?
Kata Syekh Izzuddin Ibn Abi Salam, tidak ada satu dalil yang sahih yang menyatakan bahawasanya para nabi lain diampun segala kesalahan-kesalahan dia sebagaimana diampun kesalahan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok di hari kiamat, ketika mana umat pergi jumpa dengan Nabi Adam, pergi jumpa dengan Nabi Nuh, pergi jumpa dengan Nabi ni, pergi jumpa dengan Nabi ni, setiap Nabi mengatakan nafsi, diri aku tidak mampu untuk bagi syafaat pada hari ni. Kerana aku masing-masing teringat kepada kesalahan yang aku buat di atas dunia dulu. Kalau sekiranya mereka yakin Allah Ta'ala telah mengampun dosa-dosa ataupun kesilapan-kesilapan dia, pasti dia tidak akan kata nafsi. Tiba-tiba pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak kata nafsi, bahkan kata Rasul ana laha, aku yang memiliki syafaat tersebut. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis syafaat yang cukup panjang yang diriwayat oleh beberapa orang ulama hadis. Baik. Jadi ketika Rasul sujud, maka Rasul memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kepujian yang Allah Taala tidak pernah beri kepada seorang pun sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala buka kepada Rasul bermacam-macam kepujian. Maka lepas daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya angkat kepala dan bagi minta benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan. Yang kelima, orang yang pertama memberi syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama yang akan memberi syafaat dan orang yang pertama akan diterima syafaatnya pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'." Saya pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Orang pertama yang kuburnya terbelah dan orang pertama yang akan memberi syafaat dan orang pertama yang akan diterima syafaatnya. Orang yang mula-mula keluar daripada kubur pada hari kebangkitan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mula-mula meminta syafaat daripada Allah adalah Rasulullah. Dan orang yang mula-mula diterima syafaat dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia syafaat pada hari kiamat secara umumnya ia terbagi kepada 5. Ambil ayat secara ringkas bab syafaat. Syafaat terbagi kepada 5 pada hari kiamat. Yang mana dalam 5 ni ada hak yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada hak yang bukan khusus untuk Rasulullah, akan tetapi umum. Okey, yang pertamanya, syafaat yang pertama adalah syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, iaitu syafaat yang mana dapat menyelesaikan perhitungan di padang mahsyar. Ketika lama duduk di padang mahsyar pada mauqif, maka pakat berjumpa dengan para nabi, minta supaya para nabi berdoa kepada Allah cepatkan penghitungan amalan, timbang amalan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya Allah Taala memberi izin kepada Rasul untuk bagi syafaat. Itu yang dikenali sebagai syafaatul uzma. Ini syafaat yang mula-mula sekali, hak yang Rasul minta kepada Allah Taala, yang mana ketika itu tak ada orang pun hak yang berani minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang kedua adalah syafaat juga yang khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada sebahagian daripada umatnya dapat masuk syurga tanpa hisab. Ada sebahagian daripada umatnya hak yang kalau kira pada asalnya tengok kepada amalan dia tidak dapat masuk syurga tanpa hisab. Akan tetapi apabila Rasul bagi syafaat, maka dia dapat masuk syurga tanpa hisab. Apa dia tanpa hisab? Tanpa ada perhitungan sebelum daripadanya. Terus direct masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. 2. Syafaat yang ketiga adalah setelah daripada ditimbang amalan sebahagian daripada hamba Allah ataupun ditimbang amalan, maka ada sebahagian daripada hamba Allah kejahatan dia lebih berat daripada kebaikan, maka keputusan dia adalah neraka Allah Subhanahu wa taala tempat dia. Maka Rasul bagi syafaat kepada dia dapat masuk syurga Allah, tak masuk neraka Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada tu. Jadi kalau tengok kepada amalan dia masuk neraka dulu, tapi oleh kerana Rasul bagi syafaat, maka dia dapat masuk syurga tanpa perlu kepada masuk neraka. Okey, yang ketiga. Yang keempat, syafaat yang keempat adalah syafaat kepada sebahagian daripada hamba Allah yang masuk neraka dah, duduk dalam neraka dah, Rasul bagi syafaat waktu bi'is semula. Dan syafaat hak yang dapat mengeluarkan orang hak yang masuk dalam neraka ni bukan khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bukan setiap orang yang Allah Ta'ala bagi izin, walaupun bukan para nabi, walaupun bukan para rasul, maka dia dapat memberi syafaat. Maksudnya dia dapat mengeluarkan orang yang mereka kenali yang berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Hasan Al-Basri rahimahullah subhanahu wa taala dia pesan supaya kita perbanyakkan berkawan, berteman dengan orang-orang beriman, kerana mereka itu mempunyai syafaat di sisi Allah pada hari kiamat. Mungkin tidak kawan kita hok ni, kawan kita hok ni. Tidak kawan kita hok ni, kawan kita hok ni. Perbanyakkan berkawan dengan orang beriman, kerana mereka mempunyai syafaat di hari kiamat. Jadi di antara syafaat yang Allah Ta'ala bagi kepada sebahagian daripada hamba Allah yang bukan martabatnya Nabi dan Rasul adalah dapat mereka itu mengeluarkan orang yang mereka itu kenali daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut di dalam hadis yang sahih. Yang kelimanya adalah Rasul bagi syafaat kepada penghuni syurga yang pada asalnya mereka duduk pada darjat yang rendah dalam syurga, tapi Allah Ta'ala bagi izin kepada Rasulullah memberi syafaat sehingga dia dapat menduduki darjat yang tinggi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mendahului maslahah ummah melebihi dari diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Setiap Nabi mempunyai kuasa doa yang akan diperkenankan oleh Allah Ta'ala serta merta. Maka setiap Nabi telah berdoa semasa di dunia. Namun Nabi SAW telah menyimpang kuasa doa ini untuk berdoa di hari kiamat bagi menyelesaikan masalah umatnya. Ini disebut dalam hadis yang sahih. Allah Rabbi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap para rasul Allah Ta'ala bagi satu doa yang mustajab. Setiap Rasul Allah Ta'ala bagi doa satu doa yang mustajab, yang mana setiap para Rasul telah menggunakan doa itu di atas dunia. Tetapi Nabi SAW tidak menggunakan doa itu di atas dunia, tapi Rasul menggunakan doa itu di akhirat. Rasul simpan doa itu untuk umat dia di negeri akhirat. Manakala Nabi-Nabi lain guna doa itu di atas dunia. Okey, kita ambil sebagai contoh Nabi Allah Nuh. Ketika dia berdakwah kaum dia hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun. Tapi kaum dia tak beriman kepada dia melainkan beberapa orang sahaja. Jadi lepas daripada dakwah toki dulu, dakwah anak pula, dakwah anak, dakwah cucu pula, dakwah cicit pula. Sebab Nabi Allah Nuh dia hidup lama. Jadi berapa generasi dia jumpa. Tapi kaum dia tidak beriman kepada dia melainkan sikit aja. Sampai kepada satu tahap Nabi Allah Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Wahai Tuhanku, la tadhar, mung jangan tinggal 'alal ardi, di atas muka bumi, minal kafirin dayyara, seorang pun daripada orang kafir. Innaka in tadharhum, sesungguhnya engkau ya Allah, kalau sekiranya mu tinggal mereka itu, maka dia akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yaliduna illa fajiran kafara, mereka itu tidak melahirkan melainkan orang yang koh jahat, koh kufur. Tengok Nabi Allah Nuh mengguna doa mustajab yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia untuk umat dia. Sampai ke Allah Ta'ala turun bala kepada umat dia, banjir seluruh dunia, habis mati mereka melainkan orang yang ada di atas kapal Nabi Nuh alaihi salam sahaja. Setiap Nabi telah menggunakan doa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kata, aku tidak guna doa ni dan aku simpan doa ni untuk hari kiamat. Sedangkan kalau kita tengok dalam sejarah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermacam-macam kesusahan yang dilalui oleh Rasulullah. Kalau Rasul nak senang, cukup Rasul berdoa kepada Allah dengan doa tersebut. Tapi Rasul sanggup mengalami kesusahan demi untuk melihat kesenangan yang akan dikecapi oleh umat dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendahulukan umat dia dalam doa ni. Cuma kita kena ingat satu lagi, kita kena sebut sekali lagi. Doa yang mustajab, hak yang Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah ni, satu ni bukan bermakna doa-doa Rasul lain tidak mustajab, bukan. Bahkan kalau kita tengok di dalam hadis, banyak sekali doa Rasul mustajab. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang orang Arab Badui masuk dalam masjid. Tengah Rasul berkhutbah, dikabur kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Nuh keluarga telah lapar, habis binasa belaka dah, binatang, tanaman pun tak ada. Tengah Rasul berkhutbah, dikabur
keluarga dia lapar, manusia lapar. Binatang pun habis binasa dah, tanaman pun binasa sebab lama dah ujang kemarau lama Lama dah ujang kemarau. Maka terus Rasulullah tanda tangan ketika sedang berkhutbah. Lepas daripada Rasul berdoa, minta agar Allah Ta'ala turunkan hujan. Lepas sembahyang Jumaat, dah sekejap, gelap lalu dah turun hujan. Tengok doa mustajab. Banyak sekali doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajab. Dan berapa Rasul kata ada satu doa mustajab? Okey, kata ulama gini. Doa hak yang mustajab, hak yang lain itu adalah doa hak yang Rasul harap diterima oleh Allah Ta'ala. Manakala doa hak yang diyakini diterima oleh Allah Ta'ala, hak tu hak yang Rasul tidak guna. Dia ada doa yang diyakini Allah Ta'ala terima, itu Rasul tak guna. Manakala doa hak yang lain tu Rasul harapkan Allah Ta'ala menerima doa tersebut, dan Allah Ta'ala terima. Kebanyakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam panggilannya. Jika kita perhatikan, Allah Taala tidak menyeru baginda dengan nama Muhammad di dalam Al-Quran, tetapi memanggilnya dengan nama yang disukainya dan sifat-sifatnya yang cukup indah. Baginda sallallahu alaihi wasallam diseru dengan seruan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tetapi ciri keistimewaan ini tidak sabit bagi nabi-nabi yang lain, bahkan dipanggil dengan nama-nama mereka. Sefirman Allah Subhanahu wa taala, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Adam, tinggallah dan diamlah di dalam syurga bersama dengan isterimu. Firman Allah Taala, ya Isa bin Maryam uzkur ni'mati 'alaik, wahai Isa bin Maryam. Ya Musa inni anallah, wahai Musa. Ya Nuh, wahai Nuh. Ya Daud, wahai Daud. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Ya Lut, wahai Lut. Ya Zakaria, wahai Zakaria. Ya Yahya, wahai Yahya. Okey, ini hot last sekali ya. Maksudnya, antara kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala tidak menyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama dia. Kalau kita tengok dalam Quran, start daripada surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas, tidak ada satu ayat pun Allah Ta'ala menyeru Rasulullah dengan nama dia. Hak yang ada, Allah Ta'ala panggil Rasulullah dengan ya ayyuhar rasul, wahai Rasul. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang orang yang berselimut. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Tak ada pun sebut ya Muhammad dalam Al-Quranul Karim. Kalau ada sebut Muhammad, mesti diiringkan dengan martabat yang paling mulia. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Tidak adalah Muhammad bapa kepada seorang lelaki di kalangan kamu, tetapi dia adalah Rasulullah. Allah Taala tidak menyeru dengan panggilan nama Rasulullah di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita buka, tidak akan kita jumpa satu ayat pun Allah Ta'ala kata ya Muhammad. Kalau ada perkataan Muhammad, maka mesti diiringkan dengan Rasulullah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad adalah utusan Allah. Ketika Allah Ta'ala menyebut Muhammad, terus menyebut martabat yang tinggi kepada Rasulullah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manakala nabi-nabi yang lain tidak sabit. Manakala nabi-nabi yang lain dalam Al-Quran Allah Taala sebut nama dia. Contoh ya Adam, wahai Adam. Ya Isa, wahai Isa. Ya Musa, ya Nuh, ya Daud, ya Ibrahim, ya Lut, ya Zakaria, ya Yahya, ya Yahya. Ini menunjuk bahawasanya tingginya kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya orang tu dia mengetahui tingginya kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia akan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang mempunyai kedudukan yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang biasa, bukan orang yang luar biasa. Dia tidak, orang tu tidak akan tinggi kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan amalan dia, akhlak dia cukup tinggi. Orang yang amalan dan akhlak dia cukup tinggi pastinya adalah orang yang disukai oleh siapa pun. Orang yang tahu dia pasti akan suka kepada dia. Sebenarnya ketika kita menyambut ketika kita menyambut bulan Maulidur Rasul ataupun kita membaca kitab-kitab hadis yang menyatakan kelebihan Rasul, sebenarnya tujuan kita adalah
untuk menjadikan ia sebagai tangga kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala tuntutan yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi tangga supaya kita dapat meninggal apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harapkan ceramah kita, perkongsian kita pada malam yang mulia ini, ia menjadi tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia menjadi tangga untuk kita mengikut sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa sini dulu pertemuan kita pada malam ni. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Sallallahu ala سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.